Ustaz dia beritahu ni, Ustaz ni kena kuliah di Masjid Sumbajaya, mereka bahasa Malaysia kurang faham, kena ada banyakkan bahasa Inggeris. Turning point, U-turn. Liman taba, bagi seseorang yang membuat turning point, U-turn, wa amana, dan dia betul-betul beriman kepada Allah, wa amila salihah, dan beramal dengan amalan yang saleh, thummahtada, kemudian dia cuba memperbaiki diri dia untuk terus mendapat hidayah daripada Allah Azza wa Jalla. Maknanya apa dia? Allah semacam nak kata begini kepada kita, wahai manusia, kamu buat kerja kamu, aku buat kerja aku. Apa kerja kamu wahai manusia? Kerja kita ialah taubat. Apa kerja kita? Turning point. Apa kerja kita? U-turn. Apa kerja kita? Tauhid, beriman kepada Allah. Apa kerja kita? Repair amalan-amalan yang selama ini kita kata dosa, kemudian pindah kepada wa amila salihah thummahtada, terus hidup dalam seka untuk mencari hidayah memanjang. Itu kerja siapa dia? Kerja kita. Kerja Allah apa dia? Ghafar, dosa kamu aku ampunkan. Ghafar, keaiban kamu aku kunci rapat-rapat dunia akhirat. Kita buat kerja kita, Allah buat kerja Allah. Kan cantik tu. Maka di antara ciri hamba yang betul-betul nak bertaubat, selain daripada kita mesti berusaha membuat turning point dan U-turn, maka environment sangat penting yang menjadi circulation kepada hidup kita. Seka ni sangat penting, environment sangat penting. Iaitu contoh ya, kalau kita kena pasti bahawa selama ni kita ni banyak lalai, banyak lara. Kenapa? Kerana event yang kita hadiri adalah event-event yang sememangnya menjarakkan kita dengan Allah, menjarakkan kita dengan zikrullah. Ustaz nak sebutlah apa dia event, tapi boleh faham sendiri. Ya, event entertainment yang melampaui batas, event hiburan yang melampaui batas. Maka kita kena ingat, kalau kita betul-betul nak buat U-turn, kita kena berubah. Cari event-event yang boleh mendekatkan kita dengan iman dan amal soleh. Contoh yang ada pada hari ini, Masya Allah. Bayangkan kita datang ke Masjid Al-Falah. Masjid itu sedia satu aura yang sangat positif, sebab itu rumah Allah. Duduk pula bersama dengan rangkaian mereka yang mendengar kuliah, yang dikelilingi dengan para malaikat, yang disebut sebagai Raudatul Jannah. Kuliah agama ni adalah taman-taman syurga. Jadi environment itu sedikit sebanyak menjadikan hati kita yang keras jadi lembut. Hati kita yang bejat membatu akan jadi cair. Maka nak tahu, environment sangat penting. Ini juga menjawab kepada persoalan, Ustaz, kenapa ya hati anak saya ni keras, hati saya ni keras. Maka Ustaz kena pasti di antara environment yang menjadikan kita jadi macam tu mutaakhir ni ialah ini dia puncanya. Maaf, ini dia. Engagement kita, environment, keterlibatan kita dengan handphone melampaui batas. Setuju atau tidak? Nah, melampaui batas. Melampaui batas macam mana? Akan tiba satu perkataan, saya Ustaz tak boleh hidup kalau tidak ada handphone. Buktinya apa dia? Keluar daripada rumah, bawa kereta, okey, ya, buka dalam beg, ya Allah tertinggal handphone, rela patah balik, rela. Lewat ni setengah jam, rela. Nanti paskat warna merah tempat kerja, rela. Merangkak balik. Kenapa? Saya tak boleh hidup tanpa handphone. Tu dia, bawa kereta. Cuba perhati tengok, bawa kereta sampai traffic light warna merah. Warna merah je, apa buat? Iya, tengok handphone. Tu dia. Terlampau teruknya handphone sampai ke pick up. Betul, satu sudut positif. Handphone
menjadikan yang jauh jadi dekat. Sebab apa? Ada grup WhatsApp, boleh komunikasi. Tapi ingat, handphone juga yang dekat jadi jauh. Hilangnya hubungan interpersonal suami isteri. Sebab apa? Sebab kemaruk dengan handphone. Satu nak bincang konten apa dia isi tu, biar dulu kita bahasin dulu. Okey. Nah, suami isteri sepatut hubungannya hangat sekali, tapi boleh senyap je. Kenapa? Kerana masing-masing sibuk dengan handphone, dengan dunia tersendiri, dengan citra hidup tersendiri. Betul makan semeja suami isteri, tapi senyap, wala kalam wala salam. Sebab apa? Suami dengan layan WhatsApp-nya, isteri dengan WhatsApp-nya.